blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear his spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear its desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
诸爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Shalom, damai sejahtera, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. 感谢上帝，今天我们进入了第4个圣诞周。 Kita bersyukur pada Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent keempat. 再过几天就是圣诞节。 Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. 刚才的那首诗歌很感动我。 Lagu tadi yang dinaikkan sangat menyentuh hati saya. 上帝给我们的恩惠，不是我们的生命每天都是一帆风顺的。 Anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita, berkat yang diberikan Tuhan bagi kita, bukan selalu setiap hari kita akan merasakan semuanya akan berjalan dengan lancar. 不过经过挣扎困难，我们才能够感受到上帝的同在。 Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita akan merasakan anugerah Tuhan bersama dengan kita. 今天我们要敬拜赞美上帝，请大家站立，在上帝面前静默，集中精神，准备进入崇拜。 Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan.呼召经文取自诗篇第66章第1、第2节，全地都当向神欢呼，歌颂他的名，他的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。 Ayat panggilan ibadah dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 2. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. 让我们开始今天的崇拜，一起开口，快乐欢欣赞美上帝。 Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian, sukacita ku sembahkan.
我们一起祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 天父上帝， Bapa kami yang di surga, 今天早上我们带着一颗虔诚的心来到你的圣殿中敬拜你。 hari ini dengan hati yang bersyukur kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. 感谢耶稣基督的降生，使我们认识你，看到你的荣耀，领受你的慈爱及赦免。 Kami bersyukur karena Tuhan telah lahir ke dunia dan kami dapat melihat kemuliaan daripada Tuhan dan kami juga dapat menerima anugerah dari Tuhan. 求上帝安静我们的心，让我们一心一意享受你的同在。 Saat ini kami mau berdiam di hadapan Tuhan, kami mau menikmati bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. 也聆听你的话。 Dan kami mau menerima firman-Mu. 我们把崇拜交在你的手中，求主带领。 Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memimpin. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 众会友们，我们是何等的福气！ Saudara-saudari sekalian, betapa kita sangat bersyukur. 主的恩惠，他的慈爱，天天都在看顾我们，保护我们。 Bagaimana anugerah Tuhan, berkat dari Tuhan senantiasa melindungi kita. 让我们唱诗赞美上主，全能真神。 Mari kita menaikkan pujian, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. 赞美上主，全能真神，宇宙万有君王。我领受主因主救赎你，必使你健康。万民倾听，起来就进主圣殿，万人向主敬拜赞扬。赞美上主，是将宝物使你工作顺利。主的恩惠，主的慈爱，必天天看顾你。你当思想，全能的主爱深长，他使你有何等福气。赞美上主，我愿衷心敬拜赞扬你名，唯愿天下万有血气者同来颂主恩，属主的名，万人到主前敬拜，同心齐声地说阿门。主内亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 我们都是罪人， kita semua adalah manusia yang berdosa. 因为罪，我们的心灵被捆绑，我们变成忧伤绝望。 Karena kita dibelenggu oleh dosa, maka kita mengalami keputusasaan. 但是感谢主耶稣流血舍身，使我们能够得到释放。 Tetapi karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, maka kita beroleh pelepasan. 让我们以谦卑的心承认我们的罪，求上帝怜悯，赦免我们的罪，给我们力量悔改。 Dengan rendah hati mari kita datang ke hadapan Tuhan mengakui dosa kita agar kita beroleh kekuatan. 我们唱诗怎能如此？预备心进入认罪祷告。 Mari kita menaikkan pujian, mungkinkah aku beruntung untuk memasuki doa pengakuan dosa.
站立。 Silakan bangkit berdiri. 我的心里多年被囚捆绑，被罪包围，幽暗无光。主耶发出复我荣光，使我觉醒，我们牢房，锁链断落，心得释放。我起来跟随主前往，奇异的爱何能如此？我主我神敬畏我死。我们个人来到主的面前，各自认罪祷告。 Mari setiap kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengakui dosa pelanggaran kita. “主啊，我们来到你面前， Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu 在这圣诞期间， pada hari-hari di momen-momen Natal ini. 当我们思想你奇妙的爱， Ketika kami merenungkan kasih Tuhan yang ajaib, 我们真的存着感恩的心。 sungguh kami dipenuhi oleh rasa syukur. 你不单你知道我们的软弱， Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. 你知道我们的犯罪， Tuhan, Engkau tahu dosa kami. 你来到世上，你再次为我们舍己。 Tuhan, Engkau datang ke dunia dan Engkau menebus dosa kami. 我们相信你的宝血已拯救了我们。 Kami tahu, kami percaya dosa kami telah ditebus karena darah-Mu. 可是，在我们本罪里，我们时时刻刻还在罪里挣扎。 Pada saat ini ya Tuhan, kami masih dibelenggu oleh dosa. 我们再次承认，我们在言语上、在行为上，在我们的一切心思意念里， Kami mengakui di dalam setiap kehidupan kami, baik perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami. 我们已得罪了人，也得罪了你。 Kami telah mendukakan hati sesama kami, juga kami telah mendukakan hati Tuhan. 我们求主你再次赦免饶恕。 Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni kami. 主啊，很多时刻，当我们面对生活里的挣扎时， Tuhan, betapa sering ketika kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami, 我们怀疑你对我们的爱。 kami meragukan kasih Tuhan kepada kami. 求主你再次坚定我们的信心， Kiranya Tuhan, Engkau sendiri menguatkan iman kami, 完全信靠仰望你。 agar kami sungguh-sungguh dapat bersandar kepadamu dan sungguh-sungguh memandang hanya kepadamu. 我们把我们的生活完全的交在你手中，求主你的爱掌管我们的生活。 Kiranya kasih Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami ya Tuhan. 我们将祷告，奉主耶稣的名， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 约翰福音第3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，
反的永生。 Ayat janji pengampunan dosa dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 真的如此。 Sungguh, mari kita menaikkan pujian. 主的爱何等如此，我从我生竟为我死。我们一同朗诵文《使徒行经》。 Mari kita mengakui pengakuan dosa. Mari kita我们一同朗诵《使徒行经》。 Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。大家请坐。 Silakan duduk kembali. 今天是由Stephen Rehmalem Elata 传道正道。 Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Stephen Rehmalem Eliata. 求圣灵充满我们，使我们明白上帝的话，也给我们一颗顺服信靠的心，要与主同行。 Mari kiranya firman Tuhan memenuhi hati kita dan kita dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. 我们唱诗信靠顺服。 Mari kita menaikkan pujian. Percaya dan patuh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. 各位弟兄姐妹们，在我们还没有一起听神的话语之前，让我们一起来低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们来祷告，
Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika Engkau menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. 主啊，我们感谢你，因为你始终是扶持、引导我们的生命。 Jika Engkau telah menuliskan kisah hidup kami sampai pada hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau melakukannya dengan tujuan yang indah bagi setiap kami. 我们知道我们生命的每一天都是你在写作，我们知道你有一个很美丽的计划给我们每一个人。 Akan tetapi jika kami masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang melawanmu, kiranya Engkau mau mengampuni kami ya Tuhan. 但是如果我们是你反抗的孩子的话，求你饶恕我们。 Di hadapan-Mu Allah yang kudus, kami mengakui kelemahan kami untuk mengenali kehendak-Mu dalam kehidupan kami. 主啊，在我们这么圣洁的上帝之前，我们一定要认我们所有的罪过。 Kami menyadari betapa sulitnya kami bisa mengetahui, mengenali persis apa yang Kau ingini dalam setiap detik kehidupan kami. 我们知道，在我们的生命当中的每一刻，要真正了解你对我们生命的主要的含义，这是困难的。 Oleh sebab itu kiranya dari waktu saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya kami bisa membuka hati kami untuk mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami. 主啊，就从这一刻开始，你开启我们的心房，让我们能够真正沉思你对我们说的话。 Yang kiranya bisa mempersiapkan hati kami untuk nantinya kami bisa merayakan kedatangan-Mu pada tanggal 25 Desember. 那么今天我们所听的道，将会预备我们来迎接马上就是圣诞节25号的来临。 Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang lemah ini, layakkan hamba-Mu untuk bisa mengatakan isi hati-Mu saja Tuhan. 主啊，求你帮助我们，求你帮助我这两位非常有限的仆人。 Dalam nama-Mu kami berdoa, 我们 amin. 这样祷告是奉求主耶稣的名，阿门。 Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 那么今天让我们一起来开圣经，让我们一起来读。 Kita akan membaca dari dua bagian dari Yohanes pasal 3, yang mana bagian pertama akan dibaca dalam bahasa Mandarin dan bagian kedua akan dibaca dalam bahasa Indonesia. 那么今天我们将会读约翰福音的第3章。那么第一段我们将会用中文读，那么第二段我们将会用印尼文来读。 好的，好的，那么现在一起来读约翰福音第3章第4到第6节，我们先用中文来一起读。尼可德慕说：“人已经老了，如何能够重生呢？且能再进父母的生出来吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能够进到上帝的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。” Ayat ke-13 saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. 刚才我们读经就到此。 Saya menyapa kita semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们，主内平安。 Saya bersuka cita karena kita bisa bertemu hari ini dan kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. 非常感恩，因为今天我们可以坐在这里一起来读，还有就是我们一起来沉思神的话语。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari teks Alkitab yang sering sekali kita hafalkan. 那么刚才我们已经读了，也就是我们常常阅读的章节，而且可能在座的有一些人都已经背起来了。 Sejak sekolah minggu kita menghafal Yohanes 3 ayat 16, saya yakin kita semua sudah hafal ayat ini. 那么我知道，可能有一些从主日学的时候就已经就可以背起来。刚才我们读的就是约翰福音第3章。 Akan tetapi kemungkinan kita lebih hafal ayatnya ketimbang satu set kisah yang dituliskan oleh Yohanes ini. 可能我们虽然背得起来，但是我们可能并不是了解这个章节背后的故事。 Kita harus kembalikan ayat ini kepada konteksnya, yaitu adalah percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus.
那我们读了章节之后，我们要看一下这章节后面的故事是什么呢？也就是耶稣与尼可德慕他们有的对话。Saudara sekalian, Injil Yohanes itu dibedakan dengan Injil yang lain, disebut sebagai yang lain Injil Sinoptik, sementara Injil Yohanes dipisahkan karena Injil Yohanes banyak misteri di dalamnya. 那么我们就讲到约翰福音呢，可能约翰福音跟其他的章节不同，为什么？因为这个章节就是充满了神秘。Yohanes memiliki banyak tanda, mujizat dan perkataan Tuhan yang kadang sulit sekali untuk kita pahami. 那么在这里呢，我们知道约翰福音里面有很多的意思，也包括了有很多的神的神迹。Dan yang kita bisa lihat adalah misteri percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. 那么在耶稣还有尼各德慕他们的对话当中呢，我们知道有很多的奥秘值得我们的探讨。Terpampang nyata di hadapan kita, Nikodemus gagal paham dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. 那我们知道尼可德慕呢，当去了解到底上帝所对他说的话是什么呢？他无法从中真正获得了解。Akan tetapi saya mencoba untuk merenungkan lebih mendalam bahwa sepertinya kegagalan Nikodemus itu disebabkan oleh sesuatu yang ada di dalam jiwanya. 那么如果我真的要去沉思一下，为什么尼可德慕他会没有办法真正了解上帝的旨意的话，可能我们要看一下探讨他的内心。 Memangnya apa yang ada di dalam jiwa Nikodemus? 那么尼可德慕他内心到底是发生了什么呢？ Saya teringat dengan perkataan John Calvin yang mengatakan bahwa man's nature is the perpetual factory of idols. 那么如果讲可能我要回顾一下，也就是 John Calvin 他曾经讲过这样，就是人的灵魂是专门是偶像的一个工厂。 Hati manusia adalah pabrik berhala katanya. 人的魂、人的灵、人的心，其实就是一个偶像的工厂。 Tetapi di sisi lain manusia memiliki keinginan untuk mengenali Allah yang sejati. 但是在另外一方面呢，其实每一个人他有一个渴望，就是认识所谓的神。 Ini istilahnya adalah paradoks Bapak Ibu. Jadi dua hal yang bertuburkan gitu. 所以这就是我们讲的，就是相反词。 Apa maksud dari perkataannya ini? 那这又是什么意思呢？ Perlahan-lahan saya mulai mengerti apa yang dimaksud oleh John Calvin ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh manusia. 那么久而久之，我开始了解到底这是什么意思，因为我开始探讨，开始去了解每一个人的作为。 Salah satu refleksi saya itu adalah melalui musik yang sering kita dengarkan. 那么我之所以能够开始了解，是通过一些歌曲。 Saya ingat dengan sebuah musik atau sebuah lagu yang dituliskan, dinyanyikan oleh band rock tahun 70-an, itu adalah Aerosmith. 可能我可以讲一下，就是有一个80年代的乐团，他们叫做艾罗史密斯，我是通过他们的一些歌词而开始了解的。 Aerosmith dalam salah satu liriknya dia mengatakan, "There is a hole in my soul that's been killing me forever." 让我们看到这首歌呢，歌词里面讲到，他说，在我的内心里面有一个很深的洞，而且这个洞呢，就是一直在杀害我。 Sebetulnya ini lagu cinta Bapak Ibu Saudara sekalian. 其实这是一个爱情的歌曲。 Tetapi sang pelantun lagu ini seperti ingin mengatakan bahwa telah ku cari cinta di tengah dunia, tetapi setiap kali aku memulai cinta, akhirnya adalah kehampaan. 可能这个作词的人他的意思就是，他其实正在寻爱，正在寻找爱，但是每当他在世上寻找爱的话，他每次都是非常失望的回来。 Memangnya apa yang salah dengan cinta antar manusia? 那请问人与人之间的爱有什么错误呢？ Sepertinya ini merujuk kepada apa yang dikatakan Calvin tadi. 那可能我们要现在去反映一下刚才我们读 John Calvin 他讲的话。 Setiap manusia mencari sesuatu yang melampaui dari dirinya yang tidak bisa diselesaikan dengan tangan manusia. 那么很多人其实在世界上几乎每一个人都是试着要找比他权力范围能力更大的一些事物。 Dan lagu-lagu seperti ini kembali dilantunkan oleh generasi yang baru, generasi Z. 那么刚才我们讲的这个艾罗史密斯的这个乐团是80年代，现在我们又看到现代的这个Z 年代的这些年轻人，他们也是唱同样的一些歌词。 Salah satu lagu yang saya kutip di sini dari band yang dibentuk oleh para generasi Z, nama bandnya adalah Hindia.
或者我们现在看这个现代的这个乐团，这个叫做 Hindia， 他们是 Z 时代的这个乐团。Ini dia sedang menceritakan tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? 他们又在讲些什么呢？ Seringkali kita menyalahartikan apa yang dinyanyikan oleh generasi muda ini. 但是如果我们真正去听的话，我们可能会错误的去了解、去明白他们想要传达的意义。 Mereka sedang menceritakan sesuatu yang sangat real dialami oleh anak-anak muda. 他们正在传达就是现在年轻一代所面临的一些问题。 Mereka dengan jujur mengatakan bahwa rumahku tidak aman, orang tuaku bertengkar bahkan berpisah. 他在歌词上是反映了什么？他说：“我的家并不安全，因为我的父母时常争吵，反而他们有很多都已经离开分离了。” Maka sangat masuk akal ketika dia katakan lehernya terbakar hingga pagi. Maksudnya apa? Asam lambungnya naik karena stres gitu. 所以看一下的歌词里面，其实讲到什么？他说他觉得他的胸口在燃烧。其实为什么会燃烧？是因为他的胃酸一直上来，一直上到。 Maka fenomena GERD itu banyak muncul di generasi Z ini kan gitu ya. 年轻人也很多都有这个病痛问题， Bukan karena mereka lemah, tetapi situasi yang mencekam, menekan mereka. 并不是因为他们的身体很弱，但是因为周遭的情况使得他们必须面临这种健康的问题。 Maka jika kita berusaha untuk berempati, mungkin kita bisa merefleksikan yang ternyata semua orang mungkin alami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. 如果我们有一个同情的心呢，可能我们可以开始了解到，其实有很多现在的年轻人都遭受同样的问题。 Sebab mungkin semua daripada kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari lubang yang sangat dalam di dalam jiwa kita. 所以可能很多在座或者是我们周遭的人都正在挣扎，如何从我们生命当中这个很黑暗的一个洞爬出来。 Dan hal tersebut yang Tuhan nyatakan, nampakkan di dalam mata, di depan mata Nikodemus. 那么这也就是耶稣他在尼可德慕面前所讲的。 Saya mengajak kita untuk mengenal siapa Nikodemus sebetulnya. 让我们一起了解一下，到底谁是尼可德慕呢？ Yohanes pasal 7 mengatakan dia seorang Sanhedrin. 那么在这里呢，我们知道刚才约翰福音讲到，他是一个就可以讲说是执政的公会的一个成员。 Yohanes pasal 2 mengatakan mungkin dia adalah bagian dari para pemuka agama. Jadi dia ini sudah menjadi gembala yang menggembalakan komunitas iman gitu. 那么约翰福音的第2章也讲到，其实他是一个祭司哦，他是一个非常崇高的一个宗教人物。 Kita bisa sebut dia sebagai pemuka atau pemimpin agama Yahudi. 然后他也是犹太人的宗教的一个领袖。 Ya. Tetapi menariknya Nikodemus ini namanya dicatatkan di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus. 那么尼可德慕呢，他的名字也曾经被一位历史学家，他这样子有写到有关他。 Ternyata Nikodemus ini menjadi duta pemerintahan Romawi bagi bangsa Yahudi selama 3 tahun pada masa itu. 所以那个时候呢，其实尼可德慕他也可以算是也就是犹太人他们的执政政府的一个代表。 Jadi seorang ahli Alkitab mengatakan Nikodemus ini bisa disebut sebagai the one and only high priest bagi bangsa Yahudi. 或者有一个专门的探讨圣经的一个专家，他说尼可德慕可以说是一个最高的祭司。 Jadi dia seperti kepala dari komunitas iman orang-orang Yahudi. 所以可以说他是所有犹太人当时犹太人的这个群体团体宗教最高的领袖。 Jadi kalau kita coba reframing kisah ini seperti Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Donald Trump gitu contohnya. 可能如果我以现代的情况来说，可能可以讲说，其实耶稣正在与就是美国的川普总统正在沟通。 Ini adalah orang yang sangat besar sehingga setiap perkataan Tuhan Yesus mengandung suatu makna yang sangat dalam, Bapak Ibu. 所以当耶稣跟尼可德慕沟通的时候，这有非常重要的含义。 Yohanes meletakkan Nikodemus sebagai simbol bagi setiap manusia yang kenyataannya telah habis dimakan oleh dunia. 那么其实约翰呢，他在约翰福音里面提到尼可德慕是为什么？因为尼可德慕就像我们在座的每一位一样，其实他只是一个象征，是一个每一个人正在从这世界上从黑暗挣扎出来的人。 Tetapi Yohanes juga mengatakan bahwa dunia itu juga adalah dunia yang dikasihi Allah. Maka Yohanes 3 ayat 16 karena Allah begitu mengasihi dunia ini.
那么在另外一方面呢，约翰福音刚才也讲到说，其实就是因为上帝是如此爱世人，所以他就给他了他的独生子。 Jadi pola penulisan Yohanes itu seperti demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes selalu menulis di dalam dualitas yang berbeda gitu ya. 所以我们可以看到，约翰他始终是以两种就是非常极端的不同的方式来描述上帝的话语。 Kita akan melihat satu demi satu, dua poin saja. 我们再看2点。 Yang pertama, Yohanes membedakan dengan tegas antara terang dan gelap. 那么当然我们知道，约翰他在第1章第4节，他非常清楚地区分了所谓的亮以及黑暗。 Maka di dalam Yohanes pasal 1 dengan tegas, siapa Yesus? Yesus adalah terang yang turun ke dalam gelapnya dunia. 那么在约翰福音第1章马上就讲，耶稣就是光。 Itu sebabnya pertemuan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus terjadi di dalam gelap pada malam hari. 所以为什么耶稣与尼可德慕见面的时候，其实在黑暗当中，在晚上？ Seperti sebuah kisah yang terjadi di sebuah rumah yang gelap gulita. 就是那个时候，发生的时候呢，是在一个很黑暗的家里。 Sebuah keluarga telat membayar listrik. 那么可以想象，可能在一个黑暗的家里，这一个家人呢，他们没有付电费。 Dari luar rumah suara barang-barang di dalam rumah seperti berjatuhan. 那我们可以听到呢，可能在家里面，因为很黑暗，很多东西一直乱掉。 Berselang berapa lama keluarlah seorang ibu terlihat seperti mencari sebuah barang. 那么没过多久之后呢，有一位妇人从这个很暗的家里面，她出来找东西。 Tetapi dia mencarinya di bawah tiang lampu jalanan. 那么她这个妇人呢，她在哪里找东西？她是在路边的这个路灯下面在找东西。 Tetangganya ini keheranan, kamu cari apa di bawah tiang listrik ini? 那么邻居就认为说，哎，妇人你真的是很奇怪。他们就问她说，你在这个灯下面在找什么？ Ibu itu menjawab, saya mencari cincin saya yang terjatuh. 她说，哦，我是在找我的一个戒指。 Oh, memangnya jatuh di mana? 哦，是在哪里掉？是在这边掉的吗？ Tadi tidak sengaja terjatuh di depan kamar mandi rumahku. 他说没有，是在我浴室，我家里浴室前面掉的。 Tetangga ini makin keheranan. Kok jatuhnya di depan kamar mandi, tapi kok nyarinya di bawah tiang lampu jalanan? 然后这个邻居就很好奇的问：哈，你不是在家里面掉的这个戒指，你为什么要在路旁去找它呢？ Ia menjawab, sebab di sini terang, rumahku gelap, aku tidak bisa menemukannya. 那这个妇人就说：因为在家里很暗，我找不到，我就在这里有光的地方找我的戒指。 Ini kisah yang absurd, Bapak Ibu. 这是一个很可笑的一个故事。 Apa pesannya kira-kira? 那这个故事所要传达的讯息是什么呢？ Terkadang kegelapan membuat kita tersesat. 当然知道，如果在黑暗的话，我们会迷失。 Bahkan terkadang membuat kita gagal untuk mengetahui sebetulnya apa yang kita butuh untuk cari. 迷失为什么会迷失？因为黑暗让我们无法去了解，无法去真正的看到到底我们生命当中要找的是什么。 Dan kegelapan itu yang digambarkan oleh Yohanes ada di dalam Nikodemus. 那么在这个所谓的约翰福音里面所讲的黑暗，就是在当时的尼可德慕的心里。 Gelapnya malah melambangkan gelapnya jiwa Nikodemus. 所谓的黑暗，耶稣与尼可德慕在黑暗中交谈，就是表示了尼可德慕当时心里的黑暗。 Yang kedua, Yohanes dengan tegas mengkontraskan antara spirit dan flesh. 那么第二点呢，我们知道，约翰他非常清楚了把灵还有肉体给分开。 Maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 dikatakan kita tidak bisa hanya lahir dari daging saja, kita mesti lahir dari roh. 刚才约翰福音第3章第6节这讲到，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kontras-kontras seperti ini ada sebetulnya pesan utama yang Yohanes ingin katakan, sampaikan kepada pendengarnya. 其实在这种相反的比例当中，约翰他其实要告诉人一些事。 Sebenarnya Yohanes ingin menggambarkan kepada pembacanya bahwa ada jurang yang sangat jauh yang memisahkan antara Allah dan manusia. 所以这表示呢，约翰他说，其实有一个非常大的区别。如果我们要讲我们的上帝与人类，这是一个非常大的区别。 Dan manusia dan Allah dipisahkan oleh karena dosa. 那么最大的区别是什么呢？也就是神还有人类是因为人类的罪恶而让我们离得越来越远。 Manusia berdosa adalah pribadi-pribadi yang tinggal dalam kegelapan dan dilahirkan hanya oleh tubuhnya sendiri saja. 那么如果讲到人类，因为人类是充满罪恶，当他们
已经陷入罪恶的时候，他们就是跟着他们的肉身而行。 Sementara Allah merindukan manusia untuk tinggal dalam terang melalui Yesus Kristus dan dilahirkan oleh Roh-Nya. 但是如果耶稣他是希望人可以因为圣灵而重新的可以获得重生。 Bapak Ibu, dosa membuat kita melakukan apa yang berlawanan dengan Tuhan. 弟兄姐妹们，就是因为罪恶使得我们所行的、所讲的都是与上帝旨意是相反的。 Dosa mengakibatkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan bahkan dengan Tuhan. 那么，当我们讲到罪恶呢，罪恶就是让我们行出是不讨上帝喜悦的事情。 Di dalam teologi reform kita paham kalau akar dari dosa itu adalah pride atau kesombongan. 那么，当我们讲到就是改革的神学的时候，当我们讲罪不是光光是罪，而是一个就是傲慢的一个态度，也就是罪。 Tetapi seberapa sadar bahwa diri kita sombong itu adalah pertanyaan yang lain. 但是，其实，在我们的心里，我们会问自己：我们是不是真的很傲慢、很骄傲呢？ Maka mungkin seorang teolog reform modern ini bisa memberikan kita gambaran. 那有一位改革的神学家，可能他给我们另外一个焦点。 Ia menunjukkan betapa kontrasnya manusia yang tinggal di dalam dosa. 这位改革的神学家，他告诉我们说，其实人类就是一直活在罪恶当中。 Yang pertama, Allah di dalam Yesus Kristus merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia, sementara manusia meninggikan dirinya untuk menjadi Allah. 那么，其实神呢是通过耶稣基督，他宁愿就是让自己变得非常非常的贬低，来到世界成为人。但是其实人类呢，现在很多人都希望他自己可以跟上帝一样的地位一样的高。 Yang kedua, Allah menjadi pelayan bagi manusia, sementara manusia ingin dilayani untuk menjadi Allah. 那我们知道，我们的上帝是要服侍我们，随时随地都准备好服侍我们。但是我们成为人的，都要人家来服侍，包括了要上帝来服侍我们。 Yang ketiga, Kristus sebetulnya adalah sang hakim agung yang merelakan diri untuk dihakimi oleh dunia di atas kayu salib. Sementara manusia yang harusnya dihakimi memilih untuk bersama-sama menghakimi Yesus di atas kayu salib. 那可以想到，其实耶稣呢，他可以算是一个最高的法官，他应该来审判每一个人类。但是相反的，人类反而那个时候，他们就是大家一起跑去审判耶稣。 Yang terakhir, sang penolong itu menjadi helpless, mati di atas kayu salib. Sementara kita sebetulnya yang helpless, merasa diri kita baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan. 那么，其实我们的救主呢，那个时候被人类弄得非常的绝望，已经失去了任何的希望。但是，其实我们人类是非常的，应该是活在非常绝望当中。但是，反而我们觉得，其实我们是应该去审判别人的。 Dari 4 poin ini kira-kira mana yang paling melambangkan diri kita? 所以，刚才我讲的这4点呢，哪一个是最代表我们？ 现在每一个在座的我们呢？ Yang manapun itu tidak ada di antara kita yang bisa mengelak bahwa kenyataannya kita seperti Nikodemus. 所以我们相信呢，其实我们在座每一位没有办法，不承认说我们就是像尼可德慕一样。 Bahwa di dalam dosa kita gagal memahami apa maksud Allah sebab jiwa kita adalah jiwa yang merasa mampu untuk independen dari Allah. 就是因为罪恶的关系，使得我们没有办法真正的理解上帝在我们生命当中所要使的旨意是什么。 Ketidakmengertian Nikodemus semakin nampak ketika dia bertanya kepada Tuhan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. 那么，尼可德慕他有提出一个问题，让我们了解他其实真正不懂上帝的旨意。 Ia mengatakan kepada Tuhan, lahir kembali, memangnya manusia bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya? 他问耶稣，他说：“什么是重生？难道人可以重新进入母亲的腹里面吗？” Mungkin pertama kali kita dengar atau baca teks ini mungkin kayak, kok nanyanya begitu sih? Ini pertanyaan tidak masuk akal kok ditanyakan gitu. 如果我们读的话，我们读经的时候，我们读到这一段，我会觉得，怎么尼可德慕会问这样子的话？这是非常不合理的问题。 Tetapi seorang filsuf asal Bulgaria ini mengatakan bahwa ini pertanyaan masuk akal. 那么，来自保加利亚的这一位女性的哲学家，她认为尼可德慕的这个提问是非常合理的。 Dia sangat menarik sekali mengatakan bahwa kenyataannya setiap manusia merindukan untuk masuk kembali ke dalam rahim ibunya.
那么这位女哲学家她说，其实每一个人都很希望能够再回到母亲的腹中。Dia menjelaskan tentang bahasa. 她是讲有关语言。Satu-satunya masa di mana manusia tidak mengeluarkan kata-kata adalah di dalam rahim ibunya. 她是通过语言是什么呢？她说，每一个人就是在他母亲的肚子里面，还在被母亲怀的时候，他没有办法就是出任何的声音或说任何的话。Di dalam rahim ibu kita tidak membutuhkan bahasa sebab kita dikasihi oleh ibu seutuh-utuhnya di dalam rahim ibu. 那么当我们还在母亲的怀中、母亲的腹当中的时候，我们其实不需要任何的语言、任何的沟通，因为母亲是100%的用爱来包容我们。Menurut Kristeva, rahim ibu adalah bukti atau tanda dari cinta kasih yang seutuh-utuhnya diberikan kepada manusia. 那么 Kristeva 这位保加利亚的哲学家他说，就是因为在腹中，我们可以真正的感受我们母亲完完全全的爱。Itu sebabnya ketika setiap anak yang lahir selalu menangis, kata Kristeva. 那么就是为什么这个哲学家他说，当每一个孩子婴儿他从母亲的腹中一出来出生的时候，马上他就会大哭。Itu adalah pengalaman pertama sang anak terputus dengan sang sumber kehidupan, sang cintanya itu sendiri. 那么为什么呢？就是因为这个婴儿就完全与他之前100%的爱切断了关系。Dan tangisan itu sekaligus menjadi kerinduan setiap manusia untuk kembali mengalami masa-masa itu. 那么这个大哭的声音，其实也是表示了人很希望有一天能够回到母亲的腹中，能再次感受到完完全全的爱。Jadi sebetulnya pertanyaan Nikodemus itu masuk akal karena setiap dari kita merindukan masa-masa itu kembali. 所以其实尼可德慕他问耶稣的问题是合理的，因为其实每一个人都希望可以回到母亲的腹中，再次感受完全的爱。 Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak cukup. 但是在上帝的面前，那当然是不够的。 Maka Tuhan mengatakan kepada Nikodemus dengan kalimat yang seperti ini yang saya tampilkan di depan. 那个时候我们的主呢，他就在尼可德慕面前这样子说。 Bahasa Yunani ini yang ada di depan ini secara harafiah itu sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan ia harus dikandung dan dilahirkan melalui rahim seperti sejak mulanya. 那么其实呢，在第3章第3节，刚才我们看到这个犹太字哈，其实在这里是讲到，耶稣他讲到，其实人是如何能够重生，能够重新进入母亲的腹怀中的。 Sejak mulanya ciptaan ini lahir melalui suatu rahim seperti sejak mulanya. Ini maksudnya apa gitu? Ini maknanya begitu sangat membingungkan. 那当我们讲到，也就是如何能够再进到母的腹中，再生出来，这是非常让人感到疑惑的。 Kita paham bahwa manusia diciptakan melalui rahim manusia, melalui rahim ibu. 我们了解每一个人都是从母亲的腹当中来出生的。 Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan pada Nikodemus bahwa sebenarnya semua yang ada lahir dari rahim Allah. 那么其实呢，耶稣他想讲的说，每一个人不是只是从母的腹生出来，而是从上帝的腹当中生出来。 Ia merujuk kepada kisah dalam Kejadian pasal 1 ketika semua dijadikan melalui Kristus Sang Firman. 那么我们可以讲到，也就是创世纪第1章那边，上帝我们的神讲到，现在全部就已经成了。 Untuk itulah, untuk menciptakan manusia kembali lepas dari dosa, Sang Firman itu harus menjadi daging, menjadi manusia seperti kita. 让人类能够从罪当中解脱，就表示上帝必须成为肉身，来到世界来赎我们每一位的罪。 Ini bukan bicara tentang hidup lama atau hidup baru saja, melainkan bagaimana manusia memperoleh sebuah kehidupan yang sejati. 我们不是在讲我们的过去，还有我们的未来，但是我们所讲的是我们如何获得永生。 Sebuah kehidupan yang merujuk kepada bagaimana Allah mendesain pada mulanya segala sesuatu. 那我们所谓的永生是什么呢？也就是从一开始创世纪，上帝第一次创造所有的世界的万物的旨意为主。 Saudara sekalian, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 当然，身为人的我们没有办法自己来救自己。 Manusia mungkin bisa berkeliling dunia untuk mencari jawaban atas persoalan manusiawi.
可能很多人他就是当他面临了一个问题，他就要周游世界去找这个问题的解决的方式。Tentang kesehatan kita tanya dokter. 那无论譬如说，如果我们有健康上的问题，我们去问医生。Tentang bangunan mungkin kita bisa tanya insinyur. 譬如有关建筑方面的问题，我们可以问工程师。Tapi tentang kehidupan kita tanya siapa? 但是有关生命的各种的问题，我们应该问谁呢？ Tidak lain seharusnya kita bertanya, berpusat itu kepada Allah sendiri. 当然，我们不应该问人，我们一定要问我们的上帝。 Sebab Kristus adalah pemberian dari Allah kepada manusia ketika manusia tidak mampu menemukan jalan bagi dirinya sendiri. 因为人类没有办法从罪当中解脱，所以上帝他赐予了肉身，也就是赐予了耶稣基督给我们。 Di sepanjang zaman hanya Kristus saja manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Sebab ia adalah 100% Allah dan 100% manusia. 从我们所了解的这个历史当中呢，也只有耶稣他自己能够，也就是救赎世上的人。 Itu sebabnya dalam teks yang kita baca Tuhan menunjukkan otoritasnya ketika dia membandingkan karyanya dengan karya Musa. 所以耶稣当时他也是通过有一个比喻就是与摩西的生活做个比喻，他来展示他的主权。 Bagi orang seperti Nikodemus, tokoh Musa itu sangat-sangat penting, bahkan sampai hari ini masih dirayakan. 那么对就如尼可德慕这种就是祭司宗教的这种领袖来说，摩西是非常非常重要一个人物，到现在很多人还是一直在纪念他。 Tetapi bahkan Tuhan ingin mengatakan, menunjukkan otoritasnya melampaui semua manusia yang ada di muka bumi ini. 可是我们的上帝要告诉我们，我们的耶稣基督是远超过了任何曾经在世界上活过的人类。 Kalau kita ingat kisah tentang Musa ini dicatat dalam Bilangan pasal 21. 那我们可以记得，就是摩西其实在民书记第21章曾经讲过， Bangsa Israel dikutuk Tuhan karena bersungut-sungut dan kemudian mereka hanya bisa sembuh ketika melihat ular tembaga yang diangkat oleh Musa. 当时以色列的这个人民呢，他们被上帝所诅咒，然后他们一直受到很多的灾难、很多的疾病等等，但是后来就是因为看到一个铜制的蛇，他们才能够获得医治。 Tuhan menunjukkan karyanya Tuhan di atas kayu salib totally different, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia bahkan sehebat Musa. 那如果我们讲到摩西的方式，他的时代，我们现在在看我们现在在新约的耶稣基督，他的方式是不同，他是把自己舍命来救赎每一个人。 Karya Musa menyelamatkan manusia secara fisik, semua bisa sembuh. 那么摩西那个时候，他是能够就是医治每一个人的肉身。 Tetapi karya Tuhan Yesus menyelamatkan manusia sebab ia memberikan kepada setiap kita kehidupan yang sejati bukan cuma secara fisik. 但是耶稣他救赎人类的方式，不是只是救赎他们的肉体而已，但是他们是救赎他们的灵魂，让他们能够获得永生。 Oleh sebab itu Tuhan ketika mengutip kisah tentang Musa, Tuhan ingin mengatakan kepada Nikodemus untuk lepaskanlah ikatanmu dengan ikatan-ikatan manusiawi. 所以主耶稣当他讲比喻的时候，他就是跟尼可德慕讲有关摩西的比喻。他说他要他从就是以任何人为例而解脱。 Juga untuk kita saat ini Tuhan ingin mengatakan bahwa lepaskanlah ikatanmu dengan tokoh-tokoh iman yang manusiawi, yang hebat-hebat itu yang sering kita dengarkan. 那么主耶稣也是告诉我们每一位，让我们能够脱离我们所崇拜的任何在世界上存在的任何曾经存在、现在存在的任何人物。 Karena tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu, yang manusiawi itu memang hebat mungkin, tetapi tidak bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. 因为我们知道那些都是人，他们是非常的卓越、非常的突出，但是他们是有限的，因为他们无法把我们带入所谓的永生。 Saya teringat dengan sebuah karya seni rupa yang diciptakan oleh Deborah Sengel. 我就是当我在城市的时候，我就记得了有一个艺术的作品是由这个 Deborah Sengel 她这样子dengan 画的， judul Wolf Sheep Priest. 就是叫做狼头羊身的牧师。
Patung ini menggambarkan sebuah serigala berbulu domba berjubah imam. 你可以看到呢，这一个不知道这是人物还是什么哈，他的头是狼，身体是羊，但是他的外身外套穿的是牧师的衣服。 Ini mulanya kritik di Eropa ya, jadi dia mengkritik agama Katolik ya, dia asalnya dari agama Katolik begitu. 其实这是在从这个欧洲那边所传出来的，就是因为在天主教可能有一些神父，他们其实他们有一些行为让人感到Tapi saudara sekalian, saya mengambil waktu lama untuk merefleksikan. Sebetulnya saya rasa patung ini sangat berbicara banyak buat saya sendiri. 当我看到这个图画的时候，或者这个塑像的时候，我就一直在沉思。我觉得它里面有很多的含义。 Bagaimana saya harus betul-betul tunduk kepada Tuhan saja? Karena jika tidak, saya sebagai hamba Tuhan pun bisa membawa kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. 这让我感觉到，虽然我是神的仆人，但是如果我不真正100%的交托给我的主的话，那我可能身为肉身的我，也可能会做一些不讨神喜悦的事。 Saudara sekalian, manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan manusia. 所以要记得，人跟人当中之间没有办法真正的互相救赎，也只有我们的天父上帝才能够救赎我们。 Sebab keselamatan datangnya bukan dari manusia, melainkan hanya pemberian dari Allah sendiri bagi manusia. 因为救赎并不是从人类这里所获得，而是从我们的上帝天父。 Saudara sekalian, dalam semester ini saya mengajar di kampus gitu ya, saya dikejutkan dengan kebenaran Tuhan yang Tuhan singkapkan bagi saya. 那么这个学期呢，当我在大学教课的时候，其实是通过我正在准备教课的这个教课的这个教材的时候，让我被上帝的真理真正所感动了。 Secara konsisten setiap kelas itu saya siapkan, ternyata Allah memperkenalkan dirinya kepada saya sebagai Allah yang pro nobis. 那么当我在准备的时候，上帝真正的是充满了我。 Ya, yang berarti bahwa Allah itu adalah selalu Allah bagi kita manusia. 那么这表示是什么呢？也就是我们所相信的上帝是始终如一的预备他自己为了我们。 Seluruh karyanya ia lakukan untuk manusia. Putra tunggalnya diberikan untuk manusia. 他的所作所为，他的所有的思维，都是为了我们。他把他的独生子都赐了给我们。 Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada manusia He gave us stories. 所以弟兄姐妹们，我们的上帝天父呢，是为了我们人类所给了我们一个新的故事，一个礼物。 Sebuah kisah yang sama sekali tidak bicara tentang kita. 那么所谓的故事呢，不是讲有关我们的故事。 Sebab kisah ini berkisah tentang Allah yang mengundang kita untuk masuk di dalam kisahnya, bukan kisah kita. 不是我们的故事，而是上帝他已经写了他的故事，而我们是如何能够进入他写的故事当中。 Mungkin selama ini kita berusaha untuk menuliskan kisah kita sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. 可能我们现在活着，我们一直都是以我们要写我们自己故事的方式来活。 Mungkin ada di antara kita yang kini pada akhirnya harus terjebak di dalam kisah dosa yang sudah melilit. 因为我们写我们自己的故事，可能有一些人他就已经在罪的捆绑当中，正在写他的罪的故事。 Mungkin kita berusaha robek saja halamannya dan kita tuliskan ulang. 如果我们真的已经有陷入罪恶当中的话，不要忘记，我们就可以把我们写的那一些页把它撕掉。 Tapi ternyata selama kita menuliskan kisah itu sendiri, kok akhirnya selalu sama. 但是如果我们是靠我们自己本身来写我们人生的故事，好像每一次结局都是一样。 Untuk itulah Allah memberikan kisahnya kepada kita. 所以其实我们的主耶稣他已经写了我们应该有的故事。 Jika kita ingin menuliskan ulang kisah itu, maka kita hanya bisa melakukannya dengan menerima kisah yang datangnya dari Allah. 所以我们要真正写我们的故事，只有一个方式，就是我们融入他已经为我们写的故事里面。 Jika di antara kita ada yang merasa diri telah hancur dan berdosa dan melakukan banyak kesalahan di sepanjang hidup ini, 如果在座的任何一位认为在生命当中始终都是已经陷入罪恶，并且被罪恶捆绑的话，
Tidak ada kata terlambat untuk berbalik kepada Allah dan menerima pemberian besar Allah di dalam Yesus Kristus. 没有所谓的太迟了这个字，只要在上帝的面前，没有所谓太迟，因为我们的上帝都是随时随地都准备好，能够饶恕我们的罪。 Sebab saya ingat sekali dosen kami di kampus pernah mengatakan satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. 所以我还记得我们以前在大学的我们的讲师，他曾经这样讲过。 Sebab Tuhan bisa menuliskan garis lurus dengan tongkat yang bengkok. 那么可以想到呢，其实我们的上帝他可以用一个歪曲的拐杖来写我们的故事。 Itu yang ditunjukkan oleh Nikodemus. 那就是尼可德慕的就是尼可德慕他也是这样子的表示。 Kisah tentang Nikodemus tidak berhenti di Yohanes pasal 3 saja, Bapak Ibu. 那么尼可德慕他的故事并不是刚才就停留在约翰福音的第3章而已。 Di akhir dari kisah Yesus, Nikodemus tampil di sana. 那么在约翰福音的19章，在那里，耶稣他已经被钉在十字架，已经死亡的时候，尼可德慕也是再次的出现。 Ia memutuskan untuk menguburkan Tuhan Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. 那么他决定那个时候，他要跟也就是亚利马太的约瑟一起来把耶稣给埋 Ini 葬。 sebuah keputusan yang sangat besar, Bapak Ibu. Dia harus menampilkan imannya di depan publik. 所以对尼可德慕来说呢，这是一个很大的一个动作，一个决定，因为他必须在众人之下来澄清，也就是来坚定他的信心。 Dari mana datang keberanian itu? 那请问他之前是犹太人的领袖，是完全不了解耶稣所讲的道的时候，但是在这里他会有足够的勇气来就是埋葬耶稣。那这个勇气是哪里来的呢？ Saya rasa keberanian itu datangnya ketika Nikodemus membuka dirinya dan menerima kisah Allah dituliskan dalam kehidupannya. 我相信尼可德慕他有一个转捩点，那转捩点是当他真正的开启他的心房，来接受让上帝写他人生的故事。 Bagaimana dengan hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? 那么，如果在座的每一位又是如何呢？ Di mana Tuhan dalam hidup kita? 请问上帝在你的生命当中是怎么样扮演一个什么样子的角色？ Maukah kita menerima kedatangannya yang akan menuliskan kisah kita sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita? 我们是否要接受他，就是让他来写我们生命的故事呢？ Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. 让我们能够在他的面前低头，在他面前谦虚。 Sehingga pada saat perayaan Natal nanti hati kita bisa seperti palungan yang kecil tetapi bisa menampung Sang Juru Selamat yang begitu amat besar. 让我们在25号的时候，我们的心态就能够就是像一个很小的马槽，但是可以迎接救世主的来临。 Satu-satunya pemberian dari Allah yang bisa menolong umat manusia. 就是唯一从上帝赐予的礼物，这个礼物能够救赎我们每一个人。 Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起来低头祷告。 Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami manusia yang lemah ini. 主啊，求你帮助我们这些非常脆弱的人。 Lemahkan kami yang begitu amat kuat mengontrol kehidupan kami sendiri. 主啊，我们是如此的脆弱，但是我们要掌控我们的生命。 Ajar kami untuk mau mendengar suara-Mu dengan kasih-Mu yang lembut bagi kami. 求你指引我们，让我们能够开始学习聆听你的话， Tolong kami supaya bisa menerima kedatangan-Mu di Natal tahun ini. 帮助我们，让我们能够好好迎接这次25号，也就是您的降生。 Sehingga Natal ini tidak hanya menjadi perayaan yang menyukakan hati manusia, 那让这一次的圣诞节不将是讨世人的悦而已， terlebih lagi perayaan Natal tahun ini bisa menyukakan Engkau sebab kami mengambil komitmen untuk kembali kepadamu. 而让这一次的圣诞节，让我们真正能够承诺，我们要与你同行。 Terima kasih ya Tuhan, 感谢你，主耶稣。 kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. 我们将祷告，奉求主耶稣的名，阿门。 感谢上帝的道。接下来是奉献的时刻。 Bersyukur untuk firman yang dapat kita dengar.
Dan saat ini kita akan memasuki waktu persembahan. 大家可以扫码转账，或者把奉献投入门前的信封箱里。 Persembahan dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening gereja, men-scan barcode atau meletakkan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan. 我们唱诗依靠主永远膀臂，一面奉献。 Mari kita menjalankan persembahan dan menaikkan pujian, sandar pada lengan yang kekal. Silakan bangkit berdiri. 我不用畏惧，我不用惊慌，依靠主耶稣永远膀臂。我满有平安，主在我身旁，依靠主耶稣永远膀臂。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。 我们一起祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝， Tuhan Yesus, 感谢你的恩典，我们有机会把一部分从你而来的财富献回给你。 kami bersyukur untuk anugerah yang berasal dari Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang kecil ini ya Tuhan ke hadapan-Mu. 求你洁净，用在你的圣工上。 Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan ini yang dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. 除了财物，求你也给我们勇气、力量、智慧，把你的福音真理传给别人。 Selain materi yang dapat kami berikan, kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami agar kami dapat mempersembahkan diri kami, talenta kami, dan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. 让我们所做的一切都能荣耀你的名。 Dan apa yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Demi nama Tuhan kami berdoa. 阿门。 Amin. 大家请坐。 Silakan duduk kembali. 接下来是会务报告。 Selanjutnya adalah warta gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Stephen yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Catherine yang sudah menerjemahkan. 感谢今天早上Stephen 传道可以为我们正道，还有Catherine 姐妹可以为我们翻译。 Kami juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani pagi hari ini, kepada Bu Nona juga tadi yang sudah mempersembahkan pujian. 也感谢每一位同工们在今天早上可以一起来侍奉上帝，还有Nona 老师可以为我们献诗。 Di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini?
在这机会，我想请问有没有首次来到我们教会敬拜的，请你们举个手，我们来欢迎 Jikalau 你。 ada, apakah boleh mengangkat tangan supaya kami boleh menyambut? 可以 Hai, 举个 selamat 手， datang 有两 Bapak Ibu 位 ya, 欢 selamat 迎你 datang. 们来到我们教会敬拜。 Ya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? 还 Apakah 有 bisa 其他的 mengangkat 吗？ tangan? 可以举个手。 Sungguh bersuka cita bisa beribadah pada pagi hari ini bersama-sama Bapak Ibu ya, merindukan minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama beribadah dengan kami. 我们真欢乐，可以一同和大姐一同在这教会敬拜，也欢迎在下周也可以一同来敬拜。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tahun 2025 ini sudah mempersembahkan bunga mimbar. 也在这个机会，我想感谢会友们已经在这2025年提供这个讲台上的鲜花， Untuk 真的感谢。 Untuk tahun 2026 kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu kalau digerakkan oleh Tuhan untuk boleh juga mengambil bagian di dalam pelayanan untuk bunga mimbar ini. 也在明年2026年，我们也欢迎如果弟兄姐妹有意想要提供鲜花奉献，可以联络我们教会的办事处。 Bapak Ibu dapat menghubungi staf tata usaha di lantai 1. 可以联络我们的教会的办事处的管理人，谢谢。 Untuk jadwal kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember Bapak Ibu kita adakan pukul 5 sore ya, pukul 5 sore. 还有联合圣诞夜崇拜将在12月24号5点下午举行。 Untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember ini kita adakan pukul 9 pagi. 还有联合圣诞节崇拜将在12月25日9点早上举行。 Bapak Ibu yang perlu kami ingatkan adalah kami menghimbau untuk Bapak Ibu tidak membawa tas yang besar-besar atau pakai ransel yang besar ya. Ini berkaitan dengan faktor juga untuk keamanan. 我们也建议弟兄姐妹可以不带大的包，因为这个关于我们教会的安全。 Gereja kita juga akan melaksanakan nanti pemeriksaan-pemeriksaan kalau yang bawa-bawa tas besar itu cukup di depan itu akan diperiksa ya supaya kita juga di dalam tahun ini dapat melaksanakan ibadah Natal kita dengan aman. 因为教会的保安将检查那比较大的那个包。 Kemudian untuk kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari itu diadakan di GKY Mangga Besar pukul 10 pagi. 还有就是新年的联合崇拜会将在Mangga Besar 的国语堂举行。 Ya, di dalam kebaktian tahun baru ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Jadi mengundang kita Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama dengan jemaat-jemaat dari GKY yang ada di Jabodetabek untuk merayakan atau mengadakan ibadah tahun baru. 这崇拜将举行在1月1号2026年，是在10点早上。我们将一起和全国语堂的会友们一同来敬拜。 Kita akan menyaksikan warta kita di dalam bentuk rekaman. 我们要看屏幕上的会友报告。 GKY peduli korban bencana banjir Sumatera. Pelayan firman Tuhan dari GKY, Gereja Kristus Yesus yang dari Medan dan Jakarta, itu merasakan berat penderitaan yang kita rasakan. Dua ikan ini menjadi berkat. Amin.
saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan satu sama lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, persembahan-persembahan kita yang 2 minggu sudah terkumpul untuk korban banjir Sumatera Utara, juga bersama-sama dengan seluruh GKY, itu sudah disalurkan dan sudah disampaikan kepada korban yang mengalami bencana banjir ini. GKY 关怀人员已经把这个洪水灾难的奉献已经转达到他们需要的各个地方。 Kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu sudah berikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. 我们相信弟兄姐妹的奉献可以成为很大的祝福。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 请会众站立。 Kita menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. 我们要献上你是我的盾牌。 Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, senangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tak terasa Tuhan, tahun 2025 hampir kami lewati. 不知不觉，我们已经要走到2025年的尾声了。 Ada banyak hal yang sudah terjadi yang kami alami di tahun 2025 ini Tuhan. 有那么多事，我们已经在2025年经历过。 Banyak beban pergumulan, kekhawatiran, tangisan, jeritan hati yang terjadi. 有好多挣扎、哭泣，还有许多的问题在我们的生命当中发生。 Tetapi juga ada tawa di situ Tuhan, ada sukacita di situ. 但是也有，我们也在我们心里也有喜乐。 Dalam kesemuanya itu kami sungguh mensyukuri bahwa kami boleh berjalan dan hampir mengakhiri tahun 2025 ini. 在接近2025年的尾声，我们真的感谢上帝。 Kami ada sampai saat ini dan kami boleh bertahan sampai saat ini karena kami tahu ada Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. 我们可以坚持的走到2025年的尾声，我们相信，因为主你与我们同在。 Karena itu Tuhan, kami datang hari ini, pagi hari ini dengan ucapan syukur kami kepadamu.
今天早上我们来到主的面前，我们充满了喜乐，我们充满了感恩的心。 Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah pimpin kami di tahun 2025 ini, Engkau akan pimpin kami di tahun 2026. 我们相信主，你已经带领我们走过这个2025年，我们也相信在2026年，主你一直会与我们同在。 Bawa hati kami untuk semakin hari semakin percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kami. 带领我们，好让我们可以一直的觉到主你是多么的爱我们。 Sehingga hidup kami boleh berjalan di dalam kekuatan demi kekuatan yang daripadamu, topangan yang daripadamu itu Tuhan. 好让我们走我们的这一生，因为我们相信主你与我们同在，你一直牵着我们的手。 Hidup kami berjalan dengan satu pengharapan yang pasti bahwa ada Engkau di samping kami. 在我们经历我们的生活，我们晓得我们有盼望，因为主你与我们同在。 Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们献上我们的感恩， Amin. 奉主耶稣的名祈求，阿门。 Doksologi. 善意颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya esa, pun selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. 请坐，请默祷，敬拜已结束。